Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-30 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan berkaitan bacaan tebal dan nipis. Dalam episod yang lepas kita dah tengok huruf-huruf al-isti'la dibaca dalam kategori huruf bacaan yang tebal. Manakala huruf istifal adalah bacaan yang nipis. Namun, dikecualikan daripada huruf istifal ini adalah 3 huruf special istimewa, iaitu huruf alif, huruf lam dan huruf ra. Yang mana 3 huruf ni termasuk dalam bahagian ketiga, iaitu boleh dibaca dengan tebal dan boleh dibaca dengan nipis. Jom kita tengok pada halaman ke-254, bacaan nipis dan tebal. Boleh dibaca nipis atau tebal kerana mengikut keadaannya, iaitu 3 huruf yang terkecuali daripada huruf istifal, iaitu huruf alif, lam dan ra. Jadi jom kita tengok satu persatu hukum huruf-huruf ini secara terperinci. Yang pertama, hukum alif. Bacaan pada huruf alif adalah mengikut huruf yang sebelumnya. Sama ada huruf sebelumnya itu tebal atau nipis. Sifat ni berlawanan dengan dengung. Yang mana kalau dengung kita akan lihat huruf selepasnya sama ada tebal ataupun nipis. Jadi jom kita tengok. Jika sebelum huruf alif itu adalah huruf al-isti'la, huruf yang tebal atau seumpamanya, maka huruf alif ini juga akan dibaca dengan tebal. Contohnya, alif didahului oleh ra yang tebal. Contoh dalam surah Al-Qiyamah ayat 26, At-Taraqi. Dan contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 30, alif didahului dengan huruf al-isti'la. Qala. Alif didahului dengan huruf al-isti'la. Contohnya, qala. Seterusnya, kita tengok. Jika sebelum huruf alif itu adalah huruf al-istifal, maka alif itu akan dibaca dengan nipis. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Al-Kitab. Huruf istifal. Jadi kita baca alif tu dengan sifatnya yang nipis. Al-Kitab. Berbeza contoh sebelum ni. Alif sebelumnya huruf isti'la dibaca dengan tebal. Qala. Sebab huruf qaf kan huruf al-isti'la. Jadi ini menunjukkan huruf alif ni tidak mampu berdiri sendiri dan tidak ada sifat dia khusus sama ada tebal ataupun nipis. Kita dah lihat contoh dalam hukum alif. Jom kita berpindah pada hukum lam pula. Hukum lam yang terdapat dalam Al-Quran terbahagi kepada 2, sama ada lam tu berbaris sakinah, mati, atau lam tu lam yang berbaris. Jika lam sakinah, lam tu bertanda mati, maka hukum yang kita berikan kepada huruf lam itu adalah sama ada izhar ataupun idgham. Namun, jika lam itu lam yang berbaris, maka hukum yang diberikan pada lam yang berbaris adalah sama ada dibaca dengan tebal ataupun nipis. Penerangannya, jom kita tengok pada halaman 254 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Asal pada huruf lam adalah nipis kerana huruf lam ni tergolong dalam huruf-huruf al-istifal. Sama ada berbaris atas ke, contohnya lakum, dibaca dengan nipis, atau berbaris bawah, contohnya zalik, dibaca dengan nipis. Juga berbaris depan, contohnya qulubihim, dibaca dengan nipis. Jadi lam ini tidak dibaca dengan tebal kecuali hanya pada lafaz jalalah. Lafaz jalalah ni ada 2 keadaan sahaja kita boleh baca dengan tebal, iaitu keadaan pertama jika terdapat selepas baris atas. Contoh, qala Allah, qala Allah. Sebelum lafaz jalalah, sebelum lafaz Allah itu berbaris atas, maka lafaz lam, huruf lam pada lafaz Allah, pada lafaz jalalah ni dibaca dengan tebal. Contoh lain, Rasulullah. Dan keadaan kedua jika terletak selepas baris depan. Contoh
Abdullah. Contoh yang kedua, Qalallahumma. Kesalahan yang biasa kita lakukan kerana ramai antara kita tidak sedar. Allahumma ini daripada lafaz jalalah, daripada lafaz Allah. Qalallahumma. Ini bacaan yang betul. Namun ada yang baca dengan qalullah. Ini silap. Lafaz Allah sebelum dia baris atas atau baris dhammah, baris depan, maka kita kena baca dengan tebal. Qalallahumma. Jika ia terletak selepas baris bawah pula. Jika selepas baris bawah, hukumnya dibaca dengan nipis secara mutlak. Sama ada baris bawah itu bersambung dengannya atau berpisah daripadanya. Sama ada keadaan asli atau mendatang. Jom kita tengok contoh. Bismillah. Kita baca dengan nipis. Lafaz Allah. Bismillah sebab sebelumnya berbaris kasrah. Kita tak baca dengan Bismillah. Tidak. Yang betul Bismillah. Contoh lain. Qulillahumma. Contoh lain. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Perkongsian berkaitan hukum lam ini daripada bab 30 bacaan tebal dan nipis ini saya kongsikan daripada kitab istimewa ini, kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, anda boleh dapatkan di www.nasyrquran.com atau hubungi admin Akademi Nashr Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.